Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung soalan percubaan negeri Kelantan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan 3 biji kek dengan kuantiti berat masing-masing. Okey, so kita ada A 900 gram, B 1.2 kilogram dan C X gram. Okey, soalan A nyatakan nisbah berat kek A kepada kek B. Okey, so sekarang ni dia nak nisbah kek A kepada kek B. So kalau nisbah kita tulis bentuk macam ni. So kalau soalan dia nak nisbah, kita buat bentuk nisbah. So A kita ada 900 gram nisbah dengan B. B 1.2 kilogram bermakna 1,200 gram. Okey, unit mesti sama. So dekat sini kita just tekan kalkulator je lah. Okey, cikgu tekan kalkulator. 900. Okey, per dengan 1,200. Okey, so kita tekan sama dengan. So, 3 nisbah 4. Mudah je. 3 nisbah 4. Okey, settle untuk soalan A. Soalan A ni satu markah. Okey, seterusnya diberi nisbah berat kek B. So, nisbah kek B kepada kek C adalah 8 nisbah 9. Okey, so kita B nisbah C. So, 8 nisbah 9. Okey, dan dekat sini dia minta kita cari nilai X. Bermakna kita nak yang C ni lah. Okey, B kita dah ada 1,200. Okey, seterusnya kita nak cari nilai X dekat sini. So, macam mana kita nak cari? So, dekat sini kita boleh buat 8 nisbah 9 bermakna 8 per 9 lah. Okey, nisbah dengan 8 ni ialah 1,200 lah. Okey, per dengan X. So, macam mana kita nak cari X? So, kita boleh darab silang. Okey, darab silang. Ataupun pelajar just tekan kalkulator saja. So, kalau kita tekan kalkulator dekat sini. X. So, cikgu tunjuk cara tekan kalkulator. Okey, 8 per 9. 8 per dengan 9. Okey, sama dengan ni ialah alpha soft. Okey, 1,200. Okey, per dengan X. So, alpha X lah. Alpha X. Okey, jadi pelajar tekan shift soft. Shift soft 2 kali. Okey, pelajar akan dapat jawapan dia lah. Okey, cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, so kalau kita selesai manual, X darab dengan 8, so 8X. Okey, 9 darab dengan 1,200. 9 darab dengan 1,200. So, kita akan dapat 10,800. 10,800. Okey, so kalau nak cari nilai X, 10,800 bahagi dengan 8 lah. Okey, 10,800 bahagi dengan 8. So, kita akan dapat nilai X tu ialah 1350. Okey, so 13. X sama dengan 1350. Okey, untuk soalan macam ni, dia 2 markah. Satu markah mesti ada bentuk dia dan satu markah lagi ialah jawapan dia lah. Okey, ni sebenarnya pelajar boleh tekan kalkulator teruslah. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, diberi set semester. Okey, nilai X ni antara 1 hingga 12. X ialah integer. Okey, set P ialah faktor bagi 9. Okey, yang ni pelajar take note. Okey, so kita ada nombor 1 hingga 12 lah. Okey, yang ni pelajar faham. Okey, dan faktor bagi 9 kita ada 1 darab dengan 9
dengan 3 darab dengan 3. So, bila sebut saja faktor bagi 9, kita ada 1, 3, 9. Okey, ni faktor bagi 9 lah. Okey, dan seterusnya kita ada kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni ialah 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. Okey, jadi kita ada 3 nombor dekat sini. Nombor kuasa 2 sempurna ni ialah 1, 4 dan 9. Okey, 4 tak boleh Kalau 4 kuasa 2 dia jadi 16 sebab nombor dia sampai 12 sahaja. Ni ialah set Q. Okey, kita tengok soalan. Senaraikan semua subset. Okey, soalan ni dia nak subset. Okey, bila subset bagi P, kita ada formula lah. Kita ada formula. Sebenarnya formula dia N kuasa dengan, ada berapa dekat sini? 1, 2, 3. Okey, N kuasa 3 lah. Bukan N kuasa 3 Minta maaf. Okey, cikgu betulkan balik. Dia sebenarnya 2 kuasa N. So, dekat sini ada 3 dekat sini. Jadi, 2 kuasa 3 mesti 8. Bermakna subset dia, kalau dia minta kita senaraikan dia. Okey, senaraikan mesti ada 8 lah. Okey, bermakna kita start dengan empty set dulu, set kosong. Okey, kita ada 1, kita ada 3, kita ada 9. Okey, lepas tu kita ada 1, 3. Lepas tu kita ada 1, 9. Lepas tu ada 3, 9. Dan kita ada 1, 3, 9. Okey, so semua ni kena buat bracket lah. Kena buat bracket. Okey, baru kita nampak beza dia. Okey, so bila kita buat bracket dekat luar ni, kita buat curly bracket yang besar. So mesti ada 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu lagi cikgu tertinggal, mesti ada 8. Okey, so dekat sini ada satu lagi ni dekat sini. Okey, jadi set kosong 1, 3. Okey, 9, 1, 3. 1, 9, 3, 9, 1, 3, 9. Okey, mesti buat bentuk macam ni. Okey, baru kita dapat full mark. Okey, so mesti ada 8 lah. Okey, settle soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Dengan melukis set P dan Q. Okey, dan menulis unsur bagi set semester, set P dan set Q. Lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan. So, sekarang ni dia bagi kepada kita gambar rajah Venn. So, dia minta kita lengkapkan lah. Okey, so cikgu lukis balik gambar dia. Jadi, sekarang ni kita tengok P dan Q. First kali kita tengok nombor yang bersilang lah. Okey, nombor yang bersilang 1. Okey, kita ada 9. 1 dan 9. Okey, cara menulis dia mesti titik dekat depan 1, 9. Okey, so P yang tinggal pada kita ialah 3. Okey, Q yang tinggal ialah 4. So, nombor yang lain ni antara 1 hingga 12 ni mesti duduk dekat luar lah. Okey, 1 dah ada. So, dekat sini cikgu buat 2. 3 dah ada, 4 dah ada, 5, 6, 7, 8, 9 dah ada. Okey, 10, 11. Cikgu buat kat sini. 12. Okey, so settle untuk soalan B. Seterusnya, senaraikan semua unsur bagi set P prime. Okey, P prime ni ialah P pelengkap. Maksudnya yang bukan P lah. Yang bukan P. P dekat sini. Cikgu buat P ni yang ni. Okey, so cikgu listkan yang bukan P. Kita ada 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11 dan 12. Okey, dan Q pelengkap. Okey, Q prime maksudnya selain daripada Q. Okey, selain daripada hijau ni, kita ada 3, 2 dululah. 2 dekat luar. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Okey, 10, 11 dan 12. So, dekat sini dah ada lambang bersilang. Bila bersilang nombor yang sama. Okey, so cikgu highlight nombor yang sama. Kita ada 2. Okey, kita ada 5. Kita ada 6. Kita ada 7. 8. 10. 11 dan 12. Ini nombor yang bersilang. Okey, jadi cikgu tulis balik. Okey. P pelengkap bersilang dengan Q pelengkap. So, kita ada 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12. Okey, settle untuk soalan kedua. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni soalan isi padu lah. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah objek yang terdiri daripada gabungan sebuah piramid. So, kita ada satu piramid. Okey, dan sebuah kubus. Okey, dekat sini dia dah bagi sebuah kubus. Tinggi objek ialah 10 cm. Hitung luas permukaan bagi objek tersebut. Okey. First kali kita kena tahu kubus dulu lah. Kubus ni sebenarnya semua panjang dia adalah sama. Okey, so dekat sini kubus, dekat sini pun 6. Okey, tinggi dia pun 6 juga. Tinggi, kat sini pun 6. Okey, jadi kalau dia bagi dah tinggi objek tu 10, bermakna tinggi piramid dekat sini ialah 4. So, kalau cikgu lukis balik piramid macam ni, so tinggi dia ialah 4. Okey, tinggi kubus ni ialah 6. So, jadi tinggi dia 10 lah. Okey, hitung luas permukaan. So, bila luas permukaan, kita guna formula lah. Okey, yang paling mudah sekali, kita buat luas piramid dululah. Luas piramid. Okey, tambah dengan luas kubus. Okey, so bila nak cari luas piramid ni, luas segitiga dekat sini lah. Luas segitiga ni, piramid ada 1, 4 permukaan. So, jadi kita kena cari tinggi segitiga dekat sini. Okey, so tadi kita tahu, tinggi dekat sini 4. So, 4 tinggi piramid. Kalau cikgu lukis daripada depan ni, dia nampak macam ni lah. Okey, so yang ni 4 dan panjang kat sini ialah 6 lah. Jadi kat sini 3 lah, 3, 3. Okey, jadi kita tahu teorem Pythagoras 3, 4 dekat sini 5. Okey, pelajar boleh tunjuk juga cara macam mana nak cari 5 panjang sisi dekat sini. Okey, kalau cikgu andaikan dia X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. So, kita akan dapat X dia 5 lah. Okey, bila kita dapat tinggi dia dekat sini 5, kalau nak cari luas segitiga tu, 1/2 darab tapak. Tapak dia berapa kat sini? 6. Okey, darab dengan tinggi dia. Tinggi dia kita dah dapat 5. Okey, kalau kita nak kira macam ni lah. Okey, ni untuk satu permukaan. Kalau dekat sini kita ada 4 permukaan, so 4 dekat depan. Okey, tambah dengan kubus senang Okey, 6 darab dengan 6 lah. 6 darab 6, 36. Okey, ataupun 6 darab dengan 6, darab dengan berapa permukaan dekat sini? 1, 2, 3, 4, kat bawah 1, 5.
Okey, so dekat sini kita just tekan calculator je. Okey, ataupun cikgu kira manual 6. Okey, 6 darab dengan 5, 30 bahagi 2, 15. Okey, 15 darab dengan 4, 60 lah. Okey, kalau kita kira manual Okey, 6 kali 6, 36. Okey, 36 darab dengan 5. Saya ni nilai dia besar, cikgu tekan kalkulator. 36. Okey, darab dengan 5. So, kita akan dapat 100, 180. Okey, just tambah saja dekat sini. Kita akan dapat 200, 240. Okey, luas permukaan. Okey, settle soalan yang ketiga. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Okey, so soalan yang keempat ni soalan rangkaian graf lah. Okey, lukis satu graf tak terarah. Okey, bila tak terarah, maksudnya tak ada anak panah lah dan berpemberat. Okey, mewakili jalan yang menggabungkan beberapa buah rumah seperti dalam jadual 1. So, dalam jadual 1, dia minta kita lukis graf tak terarah lah. Okey, seterusnya B nyatakan sama ada graf dilukis merupakan pokok atau bukan pokok. Berikan justifikasi anda. Okey, so sekarang ni dia dah bagi pada kita. Dia mudah macam ni. Kita tengok dulu Kita tengok dulu Ali. So Ali ada dua keluar dekat sini. Okey, so A ni dia ada dua. Okey, A ke B dan A ke C. Okey, so dia ada dua keluar dekat sini. Okey, A ke B 8.7. Okey, A ke C 25.4. So 25.4. So cikgu draft macam ni dulu Okey, seterusnya C kepada D. Okey, C kepada D. Cikgu buat kat sini lah. Sebab C dah ada kat sini. C kepada D. Okey. Cikgu buat kat sini. C kepada D. Okey, kita ada 3.5. So, pendek je. Lepas tu, kita ada C kepada D. B kepada E. So, B pergi kepada E. Okey, cikgu buat kat luar kat sini. B kepada E. So, kita ada 20.4. Seterusnya, E kepada F. E kepada F. So, cikgu buat kat sini F. Okey, E. Sekejap E kepada F. Kita ada 16.7. Okey, B kepada E tadi. Kita dah ada 20.4. Seterusnya, B kepada G. Okey, B kepada G kat sini. Okey, kita ada 32. 32.8. So, 32.8. Okey, settle untuk gambar rajah pokok lah. Lukis satu graf tak terarah So, kita dah ada kat sini. Ni ialah bucu dia. Okey, so gambar dia macam-macam jenis gambar dia Okey, dan berpemberat. So, kalau kita lukis macam ni dah settle dah. Okey, seterusnya nyatakan sama ada graf dilukis merupakan pokok. Okey, atau bukan pokok. So, kalau pokok dia ada 3 syarat. Okey, kita tengok syarat dia Syarat pertama, tanpa gegelung berbilang tepi. Tanpa gegelung dan berbilang tepi. So, syarat ni dia tak ada gegelung, tak ada berbilang tepi. So, settle. Okey, syarat yang pertama. Syarat kedua, semua sisi bersambung. Okey, maksudnya dia tak ada bucu yang sendiri yang tak bersambung. So, syarat kedua. Okey, dan syarat ketiga, bilangan tepi dia dululah. Okey, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1 bilangan tepi dia. Nilai E dia lah.
Okey, so dekat sini kita tengok tepi dia. 1, 2, 3. Cikgu buat warna yang berbeza senang sikit. Tepi dia kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepi dia 6. Tepi ni sama dengan bilangan bucu tolak 1. So, bilangan bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermakna 7 tolak 1 dapat 6. So, syarat yang ketiga pun dia penuhi. Soalan dia nyatakan sama ada graf dilukis ialah pokok. Ya. Pokok. Ya. Pokok. Okey, beri justifikasi dia. Justifikasi dia dekat sini yang paling mudah sekali kita ambil yang bawah lah. Ataupun kita tulis salah satu syarat dia pun dah cukup dah. Okey, kalau dia penuhi 3 syarat baru dikira pokok. So, cikgu just tulis satu je lah. Bilangan tepi I sama dengan V tolak 1. So, 6. Kat sini 7 tolak 1 dapat 6. Okey, so just cikgu tulis macam ni. Okey, pelajar nak tulis macam cikgu ni pun tak apa. Yang penting pelajar faham. Okey, settle untuk soalan yang keempat. Dan lagi satu syarat dia. Mesti guna pembaris. Mesti guna pembaris. Ni syarat dia. Okey, settle untuk soalan yang keempat. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Rajah 3 menunjukkan penyataan P dan Q. Okey, P negatif 5 ialah integer, Q ialah integer. Gabungkan penyataan tersebut membentuk suatu penyataan majmuk dengan menggunakan perkataan dan. So, kita guna perkataan dan, kemudian tentukan nilai kebenaran. Okey, first kali kita tengok. Negatif 5 ialah integer. Kita tulis dulu. Negatif 5 ialah integer. Dan kita gabungkan dia. 3 ialah integer. Integer. Okey, pelajar untuk jawab soalan ni, pelajar kena tahu integer ni. Integer ni dia boleh positif dan dia boleh negatif. Integer ni positif dan negatif. Semua ialah integer termasuk kosong. Jadi statement ni, yang ni ialah betul dan yang ni ialah betul. So, kalau kita tentukan nilai kebenaran dia, penyataan ni ialah benar. Okey, benar. Sebab dua-dua sekali betul. Okey, settle untuk soalan A. Kita pergi pada soalan B. Tentukan sama ada hujah di bawah kuat atau lemah. Serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. So, sekarang ni soalan ni dia nak dua. Kuat ke lemah? Okey, meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi. Okey, first kali kita tengok premis dia dulu. 1 ialah nombor perdana. So, yang ni penyataan ni palsu ni. Nombor perdana mesti start dengan 2. So, statement yang pertama ni dah palsu. Statement yang kedua ni, 2 ialah nombor perdana. Yang ni benar. Okey, statement yang ketiga, 3 ialah nombor perdana ni pun benar juga. Okey. So, premis yang keempat, 5 ialah nombor perdana ni benar. Okey, dan kesimpulan. Semua nombor perdana boleh dibagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri. So, yang ni pun benar juga. Okey. Sekarang ni kita nak tahu hujah ni kuat atau lemah. Okey, untuk jawab soalan ni, cikgu akan refer pada gambar rajah macam ni lah. Okey, gambar rajah dia. So, dekat sini kita tengok hujah tu kita nak tahu dia kuat ke tak kuat, kita refer kepada kesimpulan dia. Okey, kita refer kepada kesimpulan dia. So, kalau kesimpulan dia benar, hujah dia kuat. So, kalau untuk soalan macam ni, kesimpulan dia ni benar. So, kalau kesimpulan dia benar, hujah dia kuat. Okey, dan kita tengok lagi. Okey, bila dia kuat,
So, dia ada dua, meyakinkan ke tidak meyakinkan. So, kalau meyakinkan, semua premis ni benar, baru meyakinkan. Okey, ada premis yang palsu. So, kalau kita tengok soalan ni, premis yang pertama ni ialah palsu ni dekat sini. Ni dekat sini palsu. So, bila palsu, dia tidak meyakinkan. Okey, tidak meyakinkan. Yakinkan. Okey, so settle untuk 5 soalan. Cikgu harap video cikgu membantu. Okey, pelajar boleh komen di ruangan komen. Kalau ada pembetulan, tolong maklum pada cikgu lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.